Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Mic ini boleh setting sekali lagi tak? Siapa technician? Mic ni dia tak betul, berat. Mikrofon technician siapa? Dia tarik suara sakit. Technician tak ada? Dia macam berat. Kena tukar lah. Hello. Dengar jelas? Yang mendengar okey, yang bercakap tu sakit ni. Dia berat. Sikit je. Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahan sikit lah daripada yang tu. Tapi sikit je, kena beli baru semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Banyak pula cekadak kan 2004 ni 2024 ni. Mic lah apalah macam-macam kan. Okay lah. Kena tukar lah tu. InsyaAllah pada malam ini kita sampai kepada muka surat 155, bab yang ke-38. Bab maja'a anna linnari nafasain. Bab akan menyatakan tentang yang hadis Nabi, bahawasanya bagi neraka itu ada dua nafas. Maknanya dua nafas lah, dipanggil nafasa. Apa maksud dua nafas itu? Kita tengok hadis Nabi SAW. Hadis yang ke-64. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ishtakatin naru ila rabbiha wa qalat akala ba'di ba'da faja'alaha nafasain, nafasan fi syita wa nafasan fi saif. Fa amma nafasuha fi syita fazamharirun wa amma nafasuha fi saif fasamumun. Hadis sahih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu neraka kepada Tuhannya. Neraka mengadu. Apa kata neraka? Memakan setengahku akan setengah. Terlalu panas tu, yang ini makan yang ini makan panas. Setengah tu makan setengah ni. Maknanya api ni makan api ni, api ni makan api ni. Terlalu panas. Memakan akan daku setengah akan setengah, tu maksud dia. Maka dijadikan baginya dua nafas. Maknanya dua nafas tu, maknanya Allah jadikan neraka itu dua keadaan. Satu nafas dalam musim sejuk, terlalu sejuk. Sejuk, dan neraka yang kata panas semua sejuk. Tapi kalau dah terlalu sejuk, azab juga. Azab. Terlalu sejuk, azab. Satu terlalu sejuk. Dan satu nafas lagi dalam terlalu panas. Dia ada tukar gitu. Sejuk sangat, panas sangat. Semua seksa, semua azab. Maka ada pun nafas dalam musim sejuk itu dipanggil zamharir. Zamharir, kata Nabi. Dan ada pun nafas dalam musim panas itu, makanya dipanggil samum. Itu dua kat Nabi bagi istilah. Zamharir ialah neraka yang menguap-uap. Itu sebab dia panggil nafas. Neraka yang menguap-uap, mana yang terasa sangat sejuk. Samum pula neraka yang menguap-uap kerana terlalu sangat panas. Dua nafas dipanggil dua keadaan. Kerana mengapa dipanggil nafas? Kerana dia
meruap, pergi gitu. Kan api asap, pergi gitu. Itu maksud meruap. Sebab tu dia panggil nafas. Baik, huraian dia. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, ini pengarang kata begitu. Bila kita sudah baca hadis ini, pengarang kata, ketahuilah wahai saudaraku, yang belajar kitab dia ni, yang dengar, yang ada kitab ke yang tak ada kitab, kena dengar. Ketahuilah wahai saudaraku, kata pengarang, neraka itu ada mempunyai panas yang bersangatan. Panas dia sekadar mana panas yang kita nak imagine, ialah panas yang terdapat di dunia ini. Apa benda api panas sekali? Berapa? Siapa beritahu dulu berapa persen, berapa? Siapa pakar sains dulu? Berapa dia baca panas kan di dunia ni? 70 ganda lagi panas daripada itu. Itu panas dia. Imagine sendiri. Kita payah pakai api, kita ambil, kalau kita ambil api lilin pun, api lilin tu, bukan lilin, dia bukan yang api terpanas di dunia, tak. Cuba kita ganda 70, seganda sampai 70 kali ganda panas tu. Itu pun tak tahan. Apatah lagi kalau dinilai dengan api yang terpanas sekali di dunia. Api apa panas? Api gunung berapi ke? Api pada panas. Api apa? Gandakan 70. Itu api neraka. Yang dahsyatnya ialah dia ni memakan, menyeksa jin dan manusia. Masuk neraka ni jin manusia je. Ayam serama kita tak masuk neraka. Ayam serama ke buah tu kuku, dia tak masuk neraka. Sebab tu dia tak perlu sembahyang maghrib. Kita kena sembahyang maghrib. Kita duduk kuku kan, buah tu kuku tu kata celaka kau. Kita tak faham. Kita je kuku. Lepas tu kita komo-komo. Supaya apa? Supaya suara burung tu bagus. Burung merbuk ke buat. Pergilah di padang merbuk buat pertandingan burung. Kuku. Kadang menang, kadang kalah kan. Tapi burung tu dia tak masuk neraka. Yang masuk neraka kita. Yang akan yang kalau kita silap-silap masuk neraka, manusia dan jin masuk neraka. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu tujuannya. Allah jadikan manusia itu, jin dan manusia, untuk mengabdikan diri, jadi hamba Allah. Ada dua jenis ni masuk neraka tu. Jin pun masuk neraka. Sebab tu dia kata daripadanya, dan ada pula yang wapnya yang sangat sejuk daripadanya, wap sejuk. Maka iaitu bersangatan sejuk pula. Panas bersangatan panas, sejuk bersangatan sejuk. Apa nikmatnya? Melainkan azab. Maka jadilah wap panas dan wap sejuk itu daripada bersangatan kepanasan neraka itu, sebagaimana tersebut kabarnya dalam hadis Nabi SAW. Pertembungan di antara wap yang sejuk dengan wap yang panas tadi, dia berlaku panas yang teramat sangat pula gitu. Itu dia kata asalnya panas je. Kata neraka, kami seolah-olah bakar orang ni, bakar. Minta kepada Allah Ta'ala bagaimana nak buat. Lalu Allah jadikan, baru dia wap sekali sejuk, wap sekali panas. Sejuk, panas. Terlalu sejuk, terlalu panas. Jadi pertembungan antara sejuk dan panas ini, dia menyebabkan berganda-ganda panas dia. Itu kedahsyatan neraka yang digambarkan oleh Nabi. Hadis yang kita baca tadi, kita ulang balik. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ishtaqatin naru ila rabbiha wa qalat akala ba'di ba'da faja'ala laha nafasain, nafasan fi syita wa nafasan fi saif. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, telah bersabda Rasulullah SAW mengadu api neraka kepada Tuhannya. Apa neraka kata? Ya Tuhanku, telah memakan setengah aku akan setengahnya. Oleh sebab itu amat panas dan sangat sejuk yang telah jadi pada aku. Makan setengah, makan setengah. Tersangat panas, kadang tersangat sejuk, kata dia. Sekiranya ada jalan melepaskan wap dan mengambil nafas, mana wap yang panas tadi, mana dia ada exhaust dia kan, keluar,
Wap sejuk tu mengambil nafas, ada itu masuk nafas tu. Wap. Macam enjin kereta kita, mana nafas dia? Keluar melalui exhaust. Hilang, dia ada keluar, mesti keluar melalui exhaust, tempat keluar itu masuk nafas. Nafas dia itu masuk nafas. Bukan nafas macam manusia, tak. Jadi dia kata apa jalan untuk mengelakkan daripada kami makan antara satu sama lain. Maka itu lebih baik bagiku, kata neraka. Maka dijadikan Tuhan baginya dua nafas, dua keluar wap tadi, atau kita nak kata mudah faham, dua exhaust, tempat keluar wap. Satu nafas dalam musim sejuk dan satu nafas dalam musim panas. Itu dia kata. Fa'amma nafasuha fi syita fazam harirun. Maka ada pun bermula nafas dalam musim sejuk, maka iaitu namanya zamharirun namanya. Zamharir ya nafas neraka dalam musim sejuk. Mana wap, kita nak kata wap neraka dalam sejuk, musim sejuk, dipanggil zamharirun. Yang ini bersangatan sejuk, sangat sejuk. Sejuk sangat. Dan ada pun nafasnya dalam musim panas, maka iaitu namanya samum. Fasamumun, samum namanya, yakni hawa yang sangat panas. Kata Abu Isa, bermula hadis ini sahih. Itu je dia jelaskan. Dia nak jelaskan bahawa neraka ni ada dua tempat keluar wap, satu sejuk, satu panas. Kemudian dia beri nama, maknanya zamharir, dan satu lagi samum. Itu ya yang dia nak jelaskan. Perlu pening-pening. Kena pindah bab yang ke-39. Yang ni kena tengok. Bab yang datang menyebut hadis membicarakan mereka yang keluar ia daripada neraka daripada ahli tauhid. Apa maksud ahli tauhid? Orang yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad pesuruh Allah, dia itu ahli tauhid namanya. Ahli tauhid, orang yang mengesakan Allah, itu maksudnya. Sebab tu Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Siapa yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka dia akan masuk surga. Walaupun dia mati dalam keadaan dosa banyak, tapi masuk neraka kerana balas dosa banyak tadi. Akhir sekali bila dosa sudah habis dibalas, akhirnya masuk surga juga. Atau ahli tauhid. Kita tengok hadis dia. Hadis yang ke-65. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hisham yakhruju minan nar, wa qala Syu'bah akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'iratan. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burratan. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair dzarratan. Wa qala Syu'bah ma yazinu zuratan mukhaffafatan. Hadis hasan sahih. Daripada Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda, ia kata Hisham, perawi hadis ni, keluar daripada neraka. Keluar daripada neraka. Kata Syu'bah ni perawi hadis juga, keluarkan oleh sekalian kamu daripada neraka siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maksud dia tiada Tuhan melainkan Allah, dan adalah maknanya dalam hati mereka ada kebaikan setimbang syair. Dalam hati dia ada kebaikan sebesar biji syair ni bali. Sebesar tu je kebaikan ada. Tapi dia pernah mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah perintahkan pada malaikat, keluarkan mereka daripada neraka bila dah habis proses hukuman. Keluarkan oleh kamu daripada neraka siapa yang mengucap la ilaha illallah, ya, dan daripada kebajikan barang yang ditimbang sebesar gandum, biji gandum. Mana besar bali dengan gandum? Lebih kurang kan? Tapi ada besar sikit je lah. Walaupun besar bergandum. Mana Allah Ta'ala perintah pada malaikat, keluarkan mereka daripada dalam neraka tadi. Kerana apa? Ada kebaikan dalam hati dia sebesar biji gandumnya.
Dan dia pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sembahyang tak pernah, puasa tak pernah, pergi surau tak pernah. Tak pernah. Kalau tidak takkan masuk neraka. Kan? Tapi dia dah hangus dah letih, dah hangus dah. Mati tak juga. Dah hangus dah. Dah ribu tahun dah. Orang dah masuk surga lama dah. Baru Allah perintah pada malaikat, keluarkan mereka daripada neraka tu. Kerana apa? Kerana mereka pernah mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan ada kebaikan dalam hati dia sebesar biji gandumnya. Keluar akhirnya begitu. Keluarkan oleh kamu daripada neraka yang mengucap, siapa mengucap la ilaha illallah dalam hatinya daripada kebacaan besar zarah. Zarah ni apa? Zarah ni debu. Besar debu kecil. Keluarkan juga. Dan kata Syu'bah, barang yang timbang sebiji jagung diringankan. Maknanya besar biji jagung pun keluarkan daripada neraka. Itu yang maksud Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakui semasa di dunia Allah sebagai Tuhan, maka dia masuk syurga. Betul, ahli sunnah wal jamaah kata orang yang berdosa, maknanya dia mati sebab dosa, dia bukan kafir. Dia akan masuk neraka tidak selama-lamanya. Dia masuk neraka sementara. Tapi sementara pun 1 hari 1000 tahun kita. Itu sementara tu. Dia duduk bukan 2-3 hari, tak, bukan ratus ribu tahun. Dah lama dah. Sebab tu ada hadis lain kata, bila ahli syurga telah masuk syurga semua dah, selesai. Mana urusan mahsyar selesai. Bila ahli neraka sudah masuk neraka, selesai. Habis dah. Lama berapa tahun, ratus tahun, 1000 tahun, Allah perintah pada malaikat, pergi tengok dalam neraka, ada tak hamba aku yang mana yang mengakui la ilaha illallah sebesar zarah. Itu ahli tauhid namanya. Pergi tengok dalam neraka, keluarkan mereka daripada dalam neraka, masuk ke dalam syurga. Sebab tu kita mesti jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbarui iman kamu pada setiap masa dengan la ilaha illallah. Perbarui. Orang yang solat sentiasa perbarui iman. Sebab apa? Sebab dalam solat ada baca tahiyat. Bila baca tahiyat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua tu. Tu dia. Kita memang maghrib berapa kali kita syahadah? Sekali ya? 2 kali. Kalau sekali tak sah. Sebab ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Sepanjang subuh pagi tadi berapa kali syahadah? Sekali kan? Daripada subuh kita syahadah dah. Subuh hingga zuhur kita perbarui lagi, syahadah lagi. Zuhur hingga asar perbarui, syahadah lagi. Antara kita duduk ni bagi kuliah ni, kuliah isyak kan, syahadah lagi. Barulah kita tidur. Itu pun kalau kita ada solat witir, solat apa lagi, solat sebelum tidur, ada syahadah lagi. Sehinggalah kita bangun pagi esok, syahadah lagi. Begitulah orang yang solat sentiasa memperbarui syahadah dia, supaya inilah Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Ingatkan, talkinkan kepada orang yang mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana kalimah itulah yang akan menyebabkan dia masuk dalam syurga dengan rahmat Allah. Dengan amal kita, amal banyak macam mana tu, kalau Allah tak beri rahmat, tak masuk syurga juga. Ada Nabi cerita bahawa Bani Israel, dia mengaku di hadapan Allah dengan, dia kata, mana aku nak mengaku di hadapan Allah, mana aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Sebab amal dia banyak. Si amalan dia beramal. Dia mana beramal ni, dia beribadah full time. Makan sikit je, cepat makan-makan, terus. Allah Ta'ala kata, cuba timbang amal ibadah kamu selama 70 tahun itu dengan sebiji mata ya, nikmat. Berat sebiji mata lagi nikmat tu daripada amal 70 tahun. Maka kamu nak masuk, tak buat, kalau dia ikut tak boleh masuk syurga tu kalau dengan amal. Maka orang ni kata, ahli ibadah ni kata, aku masuk syurga dengan rahmatmu wahai Tuhanku, rahmat. Tapi mengapa kena buat surah Allah Ta'ala sebagai hamba? Kena sebagai hamba dia, hamba Allah Ta'ala. Allah perintah solat, kita solat. Allah perintah puasa, kita puasa.
Allah perintah apa? Zakat, hadiah. Itu Allah perintah. Sebab kita kena tengok siapa yang memberi perintah. Siapa? Kalau dalam tentera, kalau jeneral dia bagi perintah, semua aku. Jadi kalau sama pangkat, dia perebet, kita perebet. Dia perintah kita, pergilah kita, awak siapa? Tapi kalau bos dia bagi perintah, semua ikut. Tengok siapa perintah. Bila Allah perintah, Allah Tuhan sekalian alam perintah. Yang inilah menyebabkan Iblis dia tak sedar bahawa yang perintah itu Allah. Allah Ta'ala kata sujud pada Adam. Dia tak sedar bahawa dia nak tengok siapa perintah dia tu. Tak, dia lupa. Yang dia tengok kejadian dia tu daripada api. Dia kata aku daripada api lebih mulia daripada tanah. Takkan aku nak tu. Dia lupa yang perintah tu Allah. Lupa. Kena tengok siapa yang memberi perintah. Solat siapa beri perintah? Allah. Kena buat. Puasa Allah bagi perintah, zakat Allah bagi perintah, semua buat baik kepada kedua ibu bapa Allah yang perintah, semua perintah Allah Ta'ala. Jadi ini dikatakan maknanya orang yang mentauhidkan Allah, walaupun setimbang biji sawi ke apa, kalau dia ada kebaikan dalam hati dia sebesar biji sawi, dia pernah di dunia dulu mengatakan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka dia tidak kekal dalam neraka. Masuk neraka kerana apa? Kerana dosa dia. Habis dosa dah habis, masuk dalam syurga. Orang masuk neraka ni ada berapa sebab? Pertama kafir, kedua munafik. Orang kafir masuk neraka, orang munafik masuk neraka, orang beriman juga masuk neraka. Orang kafir masuk neraka kerana kufur. Dia masuk neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya, tidak ada had. Tuan kafir. Orang munafik masuk neraka. Selama mana dia masuk neraka? Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Orang beriman masuk neraka. Mengapa orang beriman masuk neraka? Kerana dosanya. Dosa. Tak sempat taubat, tak sempat. Dia cakap besar, mati. Kalau dia buat dosa cakap besar, sebab dia taubat balik, mati, it's okay. Mana tak bawa dosa pada mati tadi. Tapi dia cakap besar, orang gini, tu mati dia punya. Tapi dia ada iman. Ada iman. Masuk neraka juga. Tak kira dosa kecil, tak kira dosa besar. Masuk neraka kenapa? Kerana dosa. Orang yang masuk neraka kerana dosa ini, dia tidak kekal dalam neraka. Maknanya dia masuk dalam neraka untuk memproses habis selama mana dosa dia tadi. Kalau banyak dosa, lama. Kalau sikit dosa, sekejap. Maknanya dia akan dikeluarkan balik, akhirnya masuk ke dalam syurga juga. Sebab apa? Sebab dia menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu kalimah yang paling afdal sekali kita sebut ialah La ilaha illallah. Afdalu zikri La ilaha illallah. Yang paling afdal sekali. Sebab tu hari-hari jangan kita lupa untuk zikru La ilaha illallah. Ada masa duduk je La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kita boleh target masa hari kita nak sebut La ilaha illallah berapa kali. Mungkin pagi-pagi kurang-kurang kita sebut 100 kali La ilaha illallah, La ilaha illallah. Petang kita sebut lagi 100 kali La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mungkin sementara tunggu waktu solat La ilaha illallah lagi, La ilaha illallah. Barulah maknanya kita akan ada jaminan untuk kita masuk syurga. Betul. Hadis yang 66. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu akhriju minan nar man zakarani yawman aw khafani fi maqam. Kata Anas bin Malik, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfirman Tuhan ada kursi, keluarkan oleh kamu daripada neraka. Nabi perintah malaikat, Allah perintah malaikat, keluarkan oleh kamu daripada neraka siapa ingatkan aku pada satu hari dan takut ia akan aku pada satu tempat. Siapa yang ingatkan aku di dunia dulu pada satu-satu masa tu. Bila kita kata La ilaha illallah, kita ingat Allah tu, La ilaha illallah. Dan dia takut akan Allah Ta'ala pada satu-satu tempat. Dia takut, takwa daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata keluarkan daripada neraka. Orang ini masuk neraka kerana dengan dosa. Sebab itu orang terlepas daripada masuk neraka ialah kerana dia mati tidak bawa dosa. Dia sempat bertaubat, sempat, ya Allah maaf, ampunkanlah aku ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, kedua bapa banyak dosa. Mana dia dalam dia ampun tu Allah ampunkan dia, maka dia mati tidak bawa dosa. Umpamanya seorang sahabat Nabi SAW,
bila dibaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Akhir ayat tu dia baca doa. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li zunubi innaka antal ghafurur rahim. Dia baca doa tu. Apa maksud? Allahumma inni as'aluka ya Allah. Dia baca dengan penuh khusyuk seorang sahabat ni. Aku mohon kepadamu ya Allah, as'aluka ya Allah, allazi lam yalid wa lam yulad, maknanya Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak boleh disama dengan sesuatu pun. Antaghfirali, ya Allah ampunkanlah aku zunubi, segala dosa aku, antaghfir zunubi innaka antal ghafurur rahim, engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi kata doa dia telah diterima Allah. Nabi bagi jaminan. Maknanya kalau Nabi kata doa dia telah diterima Allah, dia memang masuk syurga tanpa hisab, sebab dia dah ampun dah Allah Ta'ala. Kita pernah tak minta ampun sungguh-sungguh dengan dosa kita yang banyak? Atau kita terasa kita ada dosa? 2023 pernah kita muhasabah tak? Berapa banyak amal yang telah kita buat? Berapa banyak dosa yang telah kita buat? Masuk 2024 kita tidak sedar, hari ini sudah 20 hari dah 2024. Masa tetap berjalan. Tuk, pelan je masa. Tengok tu. Tuk, 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 tuk. Masa berjalan pelan. Tapi tiap yang berjalan akan meninggalkan yang terlepas. Macam kita nampak tengah laut kapal, jauh kapal. Nampak dia punya asap, nampak jauh kapal. Tahu berapa kilo pakai knot apa tu, jauh. Tapi dia bergerak, menghadap ke pantai, bergerak. Sampai tak akhir kapal tu? Sampai. Samalah kita. Masa tu dia berjalan, tuk, 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 tuk. Tak percaya tengok jam kita. Melainkan jam dia murah sangat, tak boleh tengok. Jam saya tidak mahal, tidak murah. Okey lah, kan? Walaupun tak mahal, tak murah, tak sampailah 1000 kan? Tapi dekat-dekat lah kan? Dia tik, tik, tuk, 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 tuk. 2023, tak boleh panggil lagi dah. Tak boleh dah, habis dah. Dan kita tanpa sedar, masuk 2024. Masa berjalan, tuk, tuk, tuk. Hari ini sudah 20 hari. 1 tahun 365 hari. Tolak 20. Berapa tinggal? Tak pandai matematik, tak lulus matematik dulu tu. Itulah yang tinggal. Masa berjalan lagi. Tuk, 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 tuk. Kalau kita abaikan masa ini, Nabi kata dia akan memotong kamu. Masa berjalan. Kalau kamu membuang masa akan memotong kamu. Kita tak boleh ambil lagi dah. Itu sebab tu dia kata jadidu. Perbarui iman kamu. Kita lalai. Masih tertarik roti canai telur goyang lagi. Sono masa berjalan. Kita tidak sedar 2024 sudah 20 hari. 10 hari lagi habis. Habis 1 bulan. Tanpa sedar, benda tu berjalan lagi. Tuk, 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 tuk. Dia berjalan bukan cepat. Dia tak ada masa tu. Jam, cuba tengok. Ada jam. Laju kita. Cuba tengok jam tu. Tik, 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 tik. Gitu je. Maknanya, kalau kita pergi masjid, masih lagi buang masa kat masjid. Tak ambil masa untuk amal. Maknanya masa kita pergi surau, masih lagi tidak gunakan masa untuk di surau tu beramal. Tak cukup rasa. Kalau Allah Ta'ala pegang sini, kita rasa jangan matikan lagi ya Allah, aku tak cukup lagi amal. Kena gitu. Masa berjalan. Bagaimana kalau dicerita gini, orang yang beriman masuk neraka kerana dosanya yang banyak, amal sikit. Jadi kita tak nak kita ni disentuh api neraka pun. Waqina azaban nar, jauhkanlah kami daripada azab neraka, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Dan doa selepas tahiyat. Apa lagi? Satu lagi apa? Allahumma, satu lagi yang Dajjal tu apa? A'udzubika min azab jahannam.
Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab Jahannam tu. Wa a'udzubika min azabi qabriyan, azab kubur. Mana azab Jahannam? Azab kubur. Wa min syarri mahya wal mamat, maknanya kejahatan, fitnah hidup, fitnah mati. Ujian hidup banyak macam, dan ujian mati macam-macam. Ujian mati. Dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Wa min syarri min fitnati dajjal. Kita baca tu, minta pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Cuba kita bayangkan fitnah mati macam mana. Duduk dalam kubur yang cukup-cukup saja, atas tanah, bawah tanah, tanah, semua gitu, duduk gitu, sempit. Nabi cerita tentang kubur. Nabi cerita, kita dah baca sini dulu, tapi kita lupa sebab tak ada kitab, lupa. Saya ulang balik. Kubur kata apa? Bila dikebumikan seorang beriman, Nabi kata. Kubur kata apa? Welcome. Dia tak cakap orang putih lah, saya cakap putih tu. Selamat datang, dipersilakan, dipersilakan. Aku sekarang ini menguasai kamu, kata kubur. Maknanya semua kita duduk dalam dia. Kata kubur, aku menguasai kamu. Dan aku suka kamu datang kepada aku kerana kamu masa berada di atas belakang aku dulu ni sekarang ni, belakang tanah, bumi. Kerana kamu berada di atas belakang aku dulu, kamu orang yang baik dan orang yang diredai Allah. Maka aku akan tunjukkan segala nikmat. Apa selepas daripada ini aku nak tunjuk. Lalu Nabi kata kubur tadi diluaskan sejauh mata memandang sehingga nampak pintu syurga. Satu. Pernah Nabi kata, apabila dikebumikan orang kafir atau orang yang maksiat, orang beriman atau orang maksiat, apa kata kubur? Tidak ada selamat datang kepadamu. Dia lawan tadi. Tidak ada dipersilakan. Tetapi kamu datang juga kepada aku sekarang ni menguasai kamu, kata kubur. Kerana apa? Aku akan perlihatkan kepada kamu azab demi azab, azab demi azab. Kerana apa? Kerana kamu di atas muka bumi itu, masa dia belakang aku dulu, kamu bukan orang yang fasik, orang yang jahat, banyak dosa, orang yang lalai dan sebagainya. Sekarang aku nak perlihatkan segala azab itu. Lalu Nabi kata, bersedaging kubur tadi menjadi bersedaging. Apa maksud bersedaging? Rapat. Itu istilah dia, bersedaging, rapat. Sehingga tulang rusuknya berselisih. Rapat tadi kan kita duduk mengiging tu, orang dalam kubur. Kita pernah tengok orang dalam kubur. Mana duduk bersandar macam ni? Mengiging gitu. Nabi kata sehingga tulang rusuknya rapat seperti ini. Nabi tunjuk. Itu perkabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca hadis ini, geruan kita, cukup tak amalan kita? Masa berjalan? Tak. Kita ada modal. Allah Ta'ala bagi modal. Apa modal pada kita? Umurnya. Itu modal kita. Modal kita makin bergerak masa, makin tinggal sikit. Modal. Umur kita makin banyak ke makin tinggal sikit? Jumlah je banyak. Umur kita kalau 60 pergi 61, makin banyak ke makin sikit tinggal modal? Makin pendek. Makin habis tahun modal makin sikit. Habis tahun modal makin sikit. Habis tahun modal makin sikit. Modal dia apa? Umur. Selagi ada hayat, ada umur, kita boleh beramal. Sebab modal ada lagi, umur kita. Bila masa modal sudah habis, apabila mati, modal tak ada dah. Sebab itu Allah akan ambil ajal apabila bajet untuk dia sudah tak ada. Kita tak tahu berapa banyak bajet yang Allah bagi pada kita. Umur, bajet. Kita tak tahu. Bajet semua ada, dapat. Pembangkang ke, penyokong ke, dapat semua. Semua dapat bajet. Allah Ta'ala bagi semua. Kafir ke, itu maksud tadi. Maksud saya bukan parlimen tu, sini. Orang kafir pun dapat bajet, orang munafik dapat bajet, orang Islam dapat bajet tu, dapat. Tapi kita tak tahu kita banyak mana bajet dapat. Tak nak? Ada orang bajet dia keluar je, habis. Sikit bajet. Ada orang masih dalam perut lagi, habis. Ada orang 40 tahun, ada orang 50 tahun, ada orang 60 tahun, ada orang 70 tahun, ada orang 80 tahun, ada orang 90 tahun. Bajet masih ada lagi pada dia. Tapi tidak gunakan bajet dengan sepenuhnya. Sebab tu Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang makin bertambah umur, makin banyak amalan. Makin bertambah umur, makin banyak amalan.
Gitu. Kita makin banyak umur, makin sikit amal. Tak daya dah. Nak sembahyang sakit pinggang lah. Makin bertambah umur. Kan? Sikit amal. Nak makin bertambah umur, makin banyak buang masa. Buang masa je banyak. Bukan zikir, buang masa banyak. Tak percaya pergi kan tengok ke surau masjid, tengok. Orang banyak menumpukan amal atau bercakap banyak? Saya tanya. Pergi masjid mana-mana. Tengok. Pergilah. Tak tahu surau ni mungkin orang lain sikit. Surau ni orang ibadah banyak. Kan? Pergi masjid. Subuh. Ada satu kumpulan, dia bercakap je kerja tu. Subuh ada 15 minit lagi. Bayangkan kalau 15 minit dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ingat lebih 100. 15 minit. Itu modal. Kita ada modal tapi kita tidak berniaga dengan modal kita. Modal kita beku. Kalau kita ada duit, orang bagi duit kata suruh kita kembangkan ni duit ni, modal ni. Suruh kita berniaga lah. Tapi kalau kita bekukan, benda tak bergerak. Samalah dengan modal yang Allah bagi pada kita, iaitu umur. Kalau kita tidak cairkan dia, kita gunakan umur tadi untuk membanyakkan tu, mana kita akan sengsara di akhirat. Kita di akhirat ni lah cerita kehidupan di akhirat. Orang yang bijak, kata Nabi, ialah orang yang sentiasa memikirkan kehidupan dia di akhirat. Kehidupan dia setelah dia mati. Itu orang yang bijak. Orang yang bodoh ialah orang yang hanya memikirkan kehidupan yang sekejap ni je. Sekejap. 60 tahun sekejap, bukan lama. 70 tahun sekejap, bukan lama. Kan? Dulu kita kan muda-muda. So kalau kita rewind balik, kita reverse balik, rasa baru lagi kanak-kanak. Baru lagi. Kan kita jumpa kawan, kalau reunion dulu kita kata, mula kita sekolah rendah. Lepas tu reunion balik, tanya, dah kahwin belum kan? Sebab muda lagi kan, misai melentang ulas sawa. Lepas tu jumpa reunion tahun depan lagi, tanya lagi, anak berapa dah? Mula reunion dah kahwin belum? Dah kahwin dah. Sama, dah kerja semua. Lepas tu reunion balik, anak berapa? Reunion balik sekali lagi, cucu berapa? Reunion sekali lagi, makan ubat apa? Reunion sekali lagi, awak siapa? Itu yang saya tengok dalam tu kan. Dia akan jadi gitu. Makin tua. Tak kenal dah. Ini yang Nabi sebut. Ya, nak begitu. Baik, huraian dia. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, ahli tauhid itu ialah orang yang mengucap ia akan 2 kalimah syahadah. Itu ahli tauhid. Mana kita ni mengucap 2 kali, kita ahli tauhid. Tauhid apa maksud? Mengesakan Allah. Mana kita ni gulungan orang yang mengesakan Allah. Sebab kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ahli tauhid. Serta dia i'tikad dalam hati. Orang yang mengucap itu akan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan lidahnya, dia ucap dengan lidah, dan dia tasdik, dibenarkan dengan hatinya, yakni percaya akan sungguh tiada Tuhan melainkan Allah, dan percaya sungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu ahli tauhid namanya. Orang ada iman namanya. Sebab tu beriman ni bukan payah. Percaya tak Allah sebagai Tuhan? Percaya. Percaya kan Nabi Muhammad sebagai Rasul? Percaya. Dia Muslim kalau dia cakap gitu. Cuma kita suruh syahadah tu untuk resmi. Untuk resmi je. Kalau kita kata, awak percaya tak awak percaya tak Allah sebagai Tuhan? Saya percaya. Dia kata gitu. Kalau kita ada kawan non-Muslim, kemudian awak percaya tak Nabi Muhammad tu sebagai Rasulullah? Saya percaya. Awak percaya tak Nabi Isa itu sebagai Rasul? Saya percaya Nabi Isa sebagai Rasul, bukan Tuhan. Muslim dia. Cuma syahadah tu nak rasmikan syahadah, supaya kita maknanya dia akan dikeluarkan, dapat kad sebagai Muslim, supaya bila dia mati senang nak urus cara Muslim. Kan? Supaya lebih senang. Itu ya. Dia mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muslim dia. Tuan Allah, dia kata Tuan Allah. Siapa bagi dia Tuan Allah tu? Kan? Tuan Allah tu bagi dia siapa Tuan Allah tu? Kalau bagi dia Tuhan yang Maha Esa, dia percaya satu lagi. Kemudian kalau dia percaya Muhammad sebagai Rasul, Muslim dia. Ada iman dia. Cuma kita lafazkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Rasulullah. Lafaz dia. Maka siapa ada keadaannya demikian itu, maka ialah ahli tauhid.
Maknanya kita ni golongan ahli tauhid lah, namanya ahli tauhid. Dan ahli tauhid itu dua macam. Ahli tauhid ni, pertama ahli tauhid yang tiada masuk neraka sekali-kali, masuk syurga tanpa hisap. Ahli tauhid ni ada dua keadaan. Satu, masuk syurga tanpa hisap, maka iaitu ahli tauhid yang tiada membawa apa-apa dosa kecil atau dosa besar semasa di dunia ni. Sebab tu kita sentiasa astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan dosa apa. Sebab itu Nabi beritahu Aisyah. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau aku dapat Lailatul Qadar, kerana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, apa aku nak minta? Apa Nabi ajar? Ada Nabi kata minta emas lah, minta kaya lah, minta apa ni, jadi jutawan lah. Nabi tak ajar minta. Apa yang nak minta? Minta Allah ampun dosa. Nabi kata, berdoalah kamu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Nabi minta pada Aisyah supaya minta Allah ampun dosa. Kita apa? Kita kalau kita sembang kedai-kedai kopi tu, oi, aku kalau dapat dalam Lailatul Qadar tu, aku nak minta bisnes aku majulah. Itu bagi Allah Ta'ala benda yang leceh lah. Aku nak jadi jutawan, banyak duit lah. Bagi Allah Ta'ala benda tu leceh. Bagi kita besar, bagi kita. Oh, kalau dapat duit million, kita kata bagus aku tu. Tapi bagi Allah Ta'ala tak ada leceh. Tapi orang yang beruntung ialah orang yang diampunkan Allah daripada dosa. Sebab tu Nabi ajar Aisyah, dia kata, Kuli, dia kata, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau suka mengampun, ampunkanlah aku. Itu kita baca selalu sembahyang tarawih tu, yang bila baca tu, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia benar lah, sebab ramai. Kita pemalas nak amin, sebab kita pun tak faham apa yang bila baca tu. Nak amin pun malas. Nak amin supaya Allah ampunkan dosa pun malas. Bagaimana kita nak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Berlainan dengan lelaki tadi. Dia terus solat tu, Nabi dengar dia minta sungguh-sungguh tu. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah. Bi annakal wahidul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Puji Allah Taala. Allah Taala tu maknanya tempat meminta. Allah Taala itu apa ni, tidak beranak, tidak beranakkan. Allah Ta'ala itu tidak boleh disama-samakan dengan makhluk. Akhir sekali, antaghfira li zunubi, ampunkanlah dosa aku. Innaka antal ghafurur rahim, engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi kata doa dia diterima Allah. Seperti itu. Nabi kata ada 70 orang umat aku, maknanya dia masuk syurga tanpa hisap. 70,000 orang. 70,000 tu bukan kadar 70, maknanya ramai. 70,000 orang. Orang yang masuk syurga tanpa hisap ni, antara kata Nabi, ialah orang yang mana sentiasa ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi nanti ada keistimewaan. Bila Nabi bernajat kepada Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, pilih di antara umatmu, pilih, sebut saja daripada umatmu untuk dia masuk syurga tanpa hisap. Itu kesemayaan Nabi. Bimbang dia pilih, tak masuk nama kita. Dia pilih, dia langkah. Awak tak nampak muka kita? Langkah. Jangan. Masuk syurga tanpa hisap. Masa ketika Nabi cakap gitu, Ukasyah, seorang sahabat Nabi, Ukasyah kata, ya Rasulullah, saya termasuk tak golongan orang yang masuk surga tanpa hisap? Kata Nabi, kamu termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisap. Ukasyah. Sahabat lain pun dengar, ya Rasulullah, saya termasuk tak orang yang masuk surga tanpa hisap? Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Awak belum, Nabi tak mention kan? Ukasyah dapatlah dia mention. Bila Nabi mention kan, confirm. Jadi hak lain pun ingin juga begitu, supaya Nabi sebut. Dia pun angkat tangan, cakap tangan juga. Ukasyah dah dulu dah. Kemudian lah, tak ada mana, maknanya tidak semestinya dia tidak dapat masuk surga tanpa hisap. Tapi Nabi, kalau orang ni kan Nabi kata awak pun dapat, orang lain nak juga, awak pun dapat, orang lain nak juga.
Tapi Nabi sekat, kamu telah didahului oleh mukahasyah. Itu dia. Kita jangan kata-kata, oh tak apa masuk neraka, sebab ustaz hadis kata yang ustaz baca tu akhirnya kita masuk syurga juga. Takut apa? Ada orang berfikir gitu tu. Ada orang fikir gitu. Sebab tu ulama dahulu, orang yang soleh, bila teringat nak buat maksiat, dia akan nyalakan pelita. Dia akan bakar jari dia. Sakit. Kalau api yang ada di dunia ni aku pun tak tahan, maka dia astagfirullah. Memang dalam minda kita ni kadang-kadang ada nak buat jahat. Terbayang dia buat jahat. Sebab tu Nabi kata, maknanya Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak apa dia malu yang sebenar-benar malu kepada Allah? Apa dia? Kata sahabat, dia malu macam biasalah, malu. Tak, bukan itu maksud aku. Kata Nabi, malu sebenar-benar malu ialah kamu pelihara kepala kamu dan barang yang ada pada kepala. Apa maksud? Jaga apa yang ada pada kepala. Ni apa yang ada pada kepala? Pemikiran kita ada. Jaga pemikiran. Mata kita ada. Jaga mata. Kena malu pada Allah Ta'ala melihat benda tak elok. Jaga lidah. Kena malu pada Allah Ta'ala. Jangan sebut benda tak elok. Jaga pada telinga. Jangan dengar benda tak elok. Jaga itu. Bila kamu jaga itu dan jaga apa yang ada pada badan kamu, termasuk perut, tangan, kaki, kemaluan, jaga jangan sampai buat benda yang tak elok. Mana kata Nabi, kemudian kamu tidak membuat perkara-perkara yang Allah larang, maka kamu masuk syurga. Mana kamu akan masuk syurga dengan aman, bisalam, masuk syurga tanpa salam. Itu Nabi kata. Bila kamu ada malu gitu. Tapi kita kadang tak malu. Tengok benda tak elok, cakap benda tak elok, kita tak ada malu pada Allah Ta'ala. Itu dikatakan, hendaklah kamu malu sebenar-benar malu. Akhirnya kemudian daripada matinya, bahkan berkekalan dekat atas tauhidnya, serta menjunjung barang yang disuruh Allah dan jauhkan apa yang ditegahnya. Dan ahli tauhid yang masuk neraka itu iaitu ahli tauhid yang membawa dosa. Orang ada iman juga, tapi dia mati tak sempat bertaubat, dia bawa dosa, dia mati, maka dia masuk neraka. Menjadi dia masuk neraka, kemudian keluar ia daripada neraka itu tak kala habis deranya, habis hukuman, kadar dosa yang dia perbuatnya. Habis hukuman keluar. Habis hukuman. Macam di dunia juga. Kalau maknanya mahkamah menjatuhkan hukuman 3 tahun, habis 3 tahun keluarlah. Kalau hukuman kata 10 tahun, dalam masa 10 tahun ada pengampunan daripada agung ke, keluarlah. Contohnya dia ni kena duduk dalam neraka 10,000 tahun contohnya. Tapi dalam 10,000 tahun tu Allah ampunkan dia. Mana tak sampai dah 10,000 tahun. Samalah juga dengan kehidupan kita di dunia dan mana sebagai maknanya perumpamaan di akhirat. Azan azan. Okey sila bagi laluan pada azan. Ya, orang kat rumah kita ni kata surau tak azan ke? Orang kita perempuan dia mesti dengar surau. Azan.
Rasulullah Muhammad SAW. Saya minta izin ambil masa 2-3 minit. Kita nak selesaikan sikit insyaAllah. Sikit lagi. Ahli Tauhid, ahli Tauhid, orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Maka ahli Tauhid itu pula ada dua macam juga hal dia. Pertama, yang banyak iman. Iman dia kuat, banyak. Kedua, kurang iman. Dia orang Islam juga, tapi iman dia kurang. Iman dia. Maka yang pendeknya dia kata, sebagaimana sedikit iman itu ada dalam hati ahli tauhid itu, maka tidak kekal ia dalam neraka. Walaupun sikit iman, dia tidak akan kekal dalam neraka. Tak. Tidak sebagaimana orang kafir kekal selama-lamanya dalam neraka. Orang ada sikit je iman, besar zarah, dia tidak kekal. Dia akan keluarkan juga daripada neraka. Itu kasih sayang Allah SWT. Bahkan keluar ia kemudian daripada azab kadar dosa dia. Kadar dosa dia banyak mana? Dosa dia. Berapa kali dia tinggalkan solat? Berapa kali dia dia tinggal puasa tak qada, tak apa. Dosa-dosa banyak. Kadar dosa tu, habis dosa keluar. Bermula dalil yang kita baca hadis yang kita baca tadi. Saya tidak akan ulang hadis ini sebab dia berulang hadis kita baca tadi. Allah perintahkan keluarkan mereka daripada neraka walaupun kebaikan dia besar zarah. Orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita terus kepada masalah 76 yang akhir tu. Ingatkan Tuhan satu kebajikan yang besar pahalanya. Ingatkan Tuhan. Sebab tu bila kita ingatkan Tuhan, kita zikir. Bila kita sedang berzikir, kita ingatkan Tuhan. Zikir ni ada beberapa perkara. Apa maksud zikir ni? Zikir maksudnya sebut dan ingat. Sebut dan ingat. Itu maksud zikir. Tapi ada yang kadang-kadang orang dia sebut, dia tak ingat, sebut je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Mata tengok bola malam tadi. Sambil tengok tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Malam tadi bola ke? Orang cerita lah, saya tak tahu. Dia tak ingat yang tadi. Dia sebut, tak ingat, dah tidak. Ada orang yang ingat saja tak sebut. Dia duduk biasa je, duduk. Tapi hati dia ingat Allah Ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha. Tak sebut pun. Ada orang yang sebut dan ingat la ilaha illallah, 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 tapi hati dia ingat. Semuanya dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Yang afdal sekali ialah sebut dan ingat. Itu afdal. Yang kedua, ingat dah hati. Yang ketiga, sebut dan tak ingat. Bila masa kita sebut la ilallah tapi tak ingat dalam hati? Bila? Masa orang panggil tali kat rumah lah, tak ingat kita. Ada tak orang khusyuk tali masa orang panggil tali kat rumah tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Melainkan dia ada bau. Nampak sedap ni malam ni. Dia mulut sebut. Sebut tak mulut? Sebut. Dia tak ikut imam tu. Kalau imam laju, dia laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ingat dia. Sebab apa? Dia tahu ini malam ni bau sedap tu, lebih sikit. Kalau dia tahu ni malam ni mihonnya ni, dia tahu tu. Dia sebut pun dapat pahala. Dapat pahala. Tak ingat. Itu dia kata ingat Tuhan itu mana yang kebajikan pahala sangat besar. Itu dia. Sungguh ingat akan Tuhan itu, yakni hadir dalam hati menyebutkan kebesarannya tadi. La ilaha illallah, hadir dalam hati kita. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang menurunkan hujan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang memberi rezeki melainkan Allah. Tiada Tuhan yang mematikan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang memaafkan kesalahan melainkan Allah. Itu ada dalam hati kita tu. Dengan mulut sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kadang kita sebut tu dalam masa 15 minit je sementara tunggu solat. Sebab tu sementara tunggu solat, ambil masa yang sedikit itu untuk sebut Allah. Jangan duk cerita bola malam tadi dah lepas, dah kalah dah. Bukan menang pun. Maka suci, dia kata maha sucinya daripada kekurangan dan cukup ketinggiannya dan kekuasaannya dan sebagainya. Itu bila kita ingat hati. Lengkap sifat Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala. Maka sekalian itu boleh pula disebut dengan lidah. Tadi
lidah. Yang dikatakan akan zikrullah, itu nama zikrullah. Tidak la ilaha illallah saja, tak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Nabi kata 4 kalimah ini, saya sudah sebut dulu. 4 kalimah yang sangat dicintai Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semua ada situ. Subhanallah tasbih, subhanallah, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil. Tahlil itu ialah kalimah la ilaha illallah. Jangan kita tahlil, ada kenduri tahlil juga ya. Bukan. Tahlil maksudnya kalimah la ilaha illallah tu. Dan Allahu akbar takbir. Kalimah tu sangat dicintai Allah. Kalimah itu. Nabi Ibrahim pesan pada Nabi semasa Isra' Mi'raj, kirim salam kepada umat Nuh, wahai Muhammad, kirim salam. Beritahu kepada mereka bahawa tanah dalam syurga cukup subur, menunggu benih daripada umatmu. Apa dia benih dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maknanya kalau kita selalu menyebut benda ini, benih-benih untuk ditanam dalam syurga telah sedia ada. Tunggu Tuhan dia masuk. Kita tak nak membanyakkan benih-benih untuk ditanam dalam syurga. Kita benih kalbu sawit nak tanam kat kampung kita pun kita cari hak terbaik kan. Bila masa kita nak sebut ini? Tadilah. Masa tunggu sembahyang Jumaat, masa tunggu solat fardu. Kalau masa kita naik motosikal, kita tak ada nak sebut tu. Masa kita buat burger tak sempat. Masa kita roti canai teh tarik 2 telur goyang, mana ada ingat. Melainkan bila kita pergi surau masjid, ada 15 minit lagi kita nak sebut subhanallah walhamdulillah subhanallah, sampailah orang azan. Banyak dapat. Hari lain pula la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak dapat. Hari lain pula Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak amal. Tapi kita walau hebat macam mana kita tak buat benda tu, tak buat, tak ambil. Masa tetap jalan saya sebut tadi, tak sedar. 2 benda yang menyebabkan orang-orang terlepas pandang, Nabi kata. Masa sihat, masa lapang. Masa sihat ni, kita sihat ni, wah kita ha hu. Kan? Masa lapang, banyak masa lapang. Kita tak kena buat masa lapang tu. Nanti bila sudah tidak ada masa lapang, kita aku tak boleh pergi surau dah, sekian tak boleh dah. Habis masa lapang dah. Tak ada masa lapang, sibuk. Kemudian masa sakit, lagilah. 2 benda ni menyebabkan manusia lalai. 2 benda. Kita boleh seronok sebab kita sihat. Kita boleh seronok sebab kita banyak masa lapang. Itu dia kata sebut itu zikrullah, sebut tu. Maka ingat dan menyebut Tuhan itu ada macam-macam sebutannya. Seperti disebut dalam kitab zikir, macam-macam lah. La ilaha illallah boleh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim boleh, macam-macam lah. Maka zikir itu ada orang yang membanyak-banyak dengan macam-macam zikir. Ada berbagai-bagai versi zikir, banyak. Dan ada yang berzikir itu sedikit sahaja, ada sikit je. Disebut la ilaha illallah, melainkan orang panggil tahlil kenduri kat rumah itu je, lain tak pernah. Dia kata malah tak ada kenduri tahlil orang mati ke? Tak ada. Sebab dia nak zikir. Maka tentulah orang yang banyak berzikir itulah yang banyak dapat pahala daripada sisi Tuhan. Kita tahu orang yang berzikir banyak itu sebut dan ingat tadi, orang yang banyak dapat pahala. Tapi dia kerana pahala itu tak nampak. Pahala tu ialah dinampak dengan mata hati. Pahala tu, kalau nampak pahala tu, kita sekali sebut Allah Ta'ala bagi banyak emas betul-betul. Sekali saya ingat, kita tak balik ke rumah sebab kita nampak dunia. Tapi akhirat ini Allah Ta'ala tidak bagi, sebab Allah Ta'ala suruh beramal di negeri beramal ni, darul amal. Akhirat darul jaza, negeri yang terima balasan. Masa tu kita nampak, inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala kata dapatnya, aku sebut tu, alhamdulillah, aku tak menyesal. Alhamdulillah. Menyesal juga, menyesal tak sebut banyak. Patutnya dulu aku cepat-cepat datang surau supaya banyak lagi sebut, kan? Aku tidak akan leceh-leceh lagi, walaupun hujan aku kena datang juga surau nak sebut banyak lagi. Menyesal juga. Sekarang ni kita abai banyak, abai. Lepas ni kan orang bisik pada saya, banyak yang kena Ustaz malam ni. Kena apa saya mana tahu. Saya pergi surau, saya cakap benda yang sama. Ada orang bisik kat saya, Ustaz banyak orang terkena malam ni. Terkena apa? Ustaz cakap tadi. Lah, mana saya tahu. Ke surau ni macam tu juga. Muka ketat di masa saya gini.
Wallah saya tak tahu. Kena tak kena, mana saya tahu kena tak kena. Saya bercakap berkenaan dengan ini. Ada pula bisik dengan saya, Ustaz Gamal, kena malam ni. Hai, yang cakap tu pengurusi surau pula cakap saya tu. Biar betul. Saya bukan nak kena ke orang, bukan, tak. Cakap pada diri saya, kita kongsi semua, sedar, masa berjalan, umur kita, modal kita makin sikit, bila kita nak beramal? Tunggu bila? Kan? Tunggu bila lagi? Bila kita masuk masjid, nampak suasana beramal, ibadah. Bila masuk surau, nampak suasana ibadah. Ini tak, masuk surau, suasana kedai kopi. Kedai kopi. Bukan surau ni, surau tempat lain, cerita tu. Surau ni lebih kurang juga. Dan yang sedikit zikir itu tidak banyak dapat pahala, tapi sebagaimana sikit-sikit dapat sebagaimana dizikir lah, disikit je. Dan ada kebajikan juga, ada kebajikan walaupun sikit, dan dapat balasan yang disukai sebagai tersebut dalam hadis seperti dikeluarkan oleh Nabi an Anas, Nabi SAW, yaqulullah qala yaqulullah akhriju minan nar man dzakarani yauman aw khafani fi maqam. Maknanya kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, maknanya kata Allah Ta'ala kepada malaikat ini, keluarkan oleh sekalian kamu akan siapa yang beriman dan ingat aku pada hari di dunia dulu. Dia ingat aku, ingat Allah Ta'ala masa zikir tu, ingat dia aku. Dan atau dia takut akan aku dalam satu tempat, mana-mana tempat, kerana dia ingat akan kebesaran Tuhan dan kekuasaan Allah. Dia takut nak buat maksiat, dia ingat takut tu. Dua benda ini menyebabkan mana Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada dalam neraka. Jadi untuk kata hadis ini hasan, lagi gharib. Sampai situ dulu. Saya nasihat diri saya, kata saya lama tak sampai sini, saya baru sehari satu kali je miss. Kata dah lama tak datang. Sekali, dua kali tahun ni. Oh, tahun ni baru sekali. Saya ingat sekali, saya rasa sekali, tapi saya rasa rindu juga kat sini. Rasa lama betul desa mewah tak panggil. Sebab saya dengar cerita ada rombakan besar-besaran. Saya kena reject, saya ingat. Baru ni saya baca dalam WhatsApp, kan AJK baru semua ni kan. Ada rombakan kepada penceramah, tenaga pengajar di surau ini, rombakan besar-besaran. Habis aku, habis. Tengok hati aku. Sebab lama tak apa. Jadi insyaAllah kita buat sama-sama sampai saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufi sudur walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.